Are you ready? Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP mengesan tindakan merosakkan kawat berduri yang menutup laluan tikus di 3 pasar awam di seberang Perai. 3 lokasi tersebut ialah Pasar Awam Bukit Mertajam, Bagan Ajam dan Tambun Indah. Menurut Datuk Bandar BSP, Datuk Rozali Mohamud, kawat berduri itu dipasang secara berperingkat sejak penguasaan PKP 3.0 bagi mengawal laluan masuk dan keluar orang awam dan peniaga di kawasan pasar awam. Hasil pemeriksaan mendapati kawat berduri itu dirosakkan selepas beberapa hari dipasang kerana mahu mengelak mengimbas suhu dan dijadikan jalan pintas membeli barang. Pihaknya tidak berkompromi terhadap tindakan vandalisme itu. Mereka yang dikesan berbuat demikian akan dikenakan tindakan di bawah Undang-Undang Kecil Vandalisme MBSP 1993 iaitu jika sabit kesalahan boleh didenda hingga RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kegiatan vandalisme ini dalam kalangan remaja semakin serius. Apakah maksud vandalisme? Vandalisme ialah perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam serta harta persendirian tanpa sebab yang salah di sisi undang-undang dan dilakukan sewenang-wenangnya. Vandalisme mengakibatkan pihak awam dan swasta mengalami kerugian kerana terpaksa mengeluarkan kos untuk menggantikan dan membaiki barang-barang yang telah dirosakkan. Perbuatan vandalisme ini boleh dielakkan secara bersendirian atau berkumpulan. Berlakunya vandalisme ini adalah disebabkan untuk mendapat sesuatu, contohnya duit dari telefon awam. Selain itu, pelajar atau remaja cuba untuk memasuki ke sesuatu tempat seperti memecah masuk ke dalam rumah dengan niat yang tidak baik, seperti mencuri dan mengambil barang hak orang lain. Ada di antara mereka yang melakukan vandalisme ini ialah menyahut cabaran daripada rakan-rakan semata-mata untuk diterima sebagai kawan atau ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa itu konsep vandalisme? Vandalisme dapat dinyatakan sebagai kegiatan salah laku seperti menconteng, melukis ataupun merosakkan harta benda awam atau harta benda persendirian tanpa alasan yang kukuh. Kegiatan ini dapat berlaku secara individu ataupun secara berkumpulan. Kegiatan ini berlaku adalah kerana mereka ingin menyatakan ideologi tertentu ataupun sekadar untuk keseronokan semata-mata ataupun untuk membalas dendam serta untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap organisasi atau individu tertentu. Antara faktor berlakunya isu vandalisme ini ialah yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya boleh menyebabkan vandalisme ini. Golongan remaja biasanya lebih mudah meniru dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Faktor yang kedua pula ialah ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa ialah pendorong kepada sifat vandalisme di kalangan remaja. Contohnya, ibu bapa sering melakukan perbuatan yang negatif iaitu membuang sampah merata-rata, membuang sampah daripada tingkap kereta. Perkara sebegini akan menjadikan amalan yang akan dilakukan kepada remaja itu tersebut. Yang ketiga pula ialah pengaruh daripada media massa. Media massa mempunyai pengaruh dan kesan yang amat kuat dan sukar sekali dielakkan dewasa ini. Paparan alingan-alingan negatif dan filem-filem atau rancangan dari barat yang mempunyai unsur-unsur pelakuan ke arah vandalisme boleh mempengaruhi remaja melakukan vandalisme itu sendiri. Golongan remaja lazimnya mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling termasuk media massa, apatah lagi tanpa bimbingan dan dorongan daripada ibu bapa sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan kegiatan vandalisme. Yang pertama, menyebabkan pelaku mengalami gangguan secara fizikal dan mental. Ini mengakibatkan mereka melakukan kegiatan ataupun perbuatan secara agresif. Yang kedua adalah menyebabkan kerugian serta menyusahkan orang awam kerana kemudahan-kemudahan awam seperti telefon bimbit telah dirosakkan.
Yang ketiga adalah mendorong mereka supaya cenderung ke arah melakukan kegiatan-kegiatan keganasan dan seterusnya membimbing mereka untuk menjadi penjenayah di masa hadapan. Langkah-langkah untuk mengatasi kegiatan vandalism adalah yang pertama, pihak sekolah perlu memainkan peranan penting bagi mengatasi perkara ini. Sebagai contoh, pihak sekolah perlulah kerap melakukan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah supaya tidak berlaku sebarang tekanan kepada remaja serta pelajar-pelajar yang cenderung terlibat dalam aktiviti vandalism. Seterusnya adalah pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan kemudahan-kemudahan awam serta fasiliti-fasiliti sukan yang percuma supaya para remaja boleh menghabiskan masa yang terluang mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih bagus serta menyihatkan badan. Antara cara mengatasi isu vandalism ini daripada terus berleluasa ialah ibu bapa harus menyalurkan lebih kasih sayang kepada anak-anak. Anak yang baru dilahirkan ibarat sehelai kertas putih. Ibu bapalah yang berperanan membentuk sasah diri mereka. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberi lebih tumpuan dan memberi nasihat atau dorongan yang membina apabila anak-anak mereka menghadapi sesuatu masalah. Didikan yang sempurna haruslah ditanam dalam jiwa anak-anak supaya mereka menghargai harta benda awam yang terdapat di sekeliling mereka. Sedikit pesanan daripada saya, Islam sendiri menghalang dan menegah perbuatan vandalism ini yang boleh dikategorikan sebagai perbuatan fasad, iaitu kerosakan, seperti mana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Akhir sekali, sedikit nasihat daripada saya. Jangan bazirkan bakat anda kepada perkara-perkara yang sia-sia. Vandalism itu merugikan.